Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam bab 1, masih lagi dalam bab 1, tapi topik yang kedua iaitu seni bina komputer. Okey, seni bina komputer ni macam mana proses daripada kita manusia bagi arahan kepada komputer dan komputer mengeluarkan semula kepada kita untuk kegunaan kita. Okey? Seni bina. Macam kita nak buat rumah, seni bina rumah, mula-mula sekali kena ada kapur rumah tu. Kita kena ada puting, bing dia, tapuk dia tu kukuh, kemas, baru boleh kita pasang rangka. Sama juga macam seni bina komputer. Okey. Okey, dalam topik seni bina komputer ni kita ada 5 poin yang kita akan pergi satu persatu. Okey, kita tengok yang pertama sekali iaitu dalam seni bina komputer ni, okey, kita ada 3 benda yang paling penting. Okey, yang pertama sekali unit pemprosesan pusat CPU. Kalau orang tanya laptop ni prosesor dia apa? i5, i7. Jadi i5, i7 tu sebenarnya CPU dia lah. Okey, CPU ni adalah otak bagi komputer. Okey, kalau slow CPU tu, slow lah komputer tu berjalan. Okey, dalam CPU ni, okey, kita ada 3 benda yang paling penting ni. Okey, 3 benda penting ni iaitu unit ALU, arithmetic dan logik, unit kawalan, daftar. Okey, 3 benda ni akan bergerak seiring dalam melancarkan proses CPU. Okey, dalam urusan dia kontrol komputer ni. Ni ibu ni bos. Okey. Kemudian unit ingatan. Okey. Bila kita ada komputer, wajib mesti ada unit ingatan. Okey, kalau rosak unit ingatan ni, komputer tak boleh nak on. Dia 3 benda ni, CPU, unit ingatan dan satu lagi ni input output ni dia berkait. Okey, unit ingatan ni kalau komputer kita ni dia ada ROM dan juga RAM. Ni RAM. RAM sekarang ni DDR4 ke? Gitulah, teacher ni lama dah tinggal tentang inilah gadget-gadget, barang-barang baru ni. Lama dah tak mengikuti perkembangan zaman. Okey. Okey, unit ingatan ni dia bersifat meruap. Okey, dia pegang sementara je. Okey, CPU ni dia bagi kita pegang sementara. Kalau kita tak simpan kat dalam storan, okey, maka dia akan hilang. Okey, tiba-tiba laptop kita, komputer kita tak ada bateri, mapuh. Jadi, kalau kita tak ada nak save barang-barang kita tu, hilang lah, dia meruap. Meruap ni bermaksudnya dia hilang. Okey. Okey, kemudian input output. Input output ni peranti masuk dan peranti keluar. Apa yang kita guna untuk masukkan bahan ke dalam komputer dan apa yang kita guna untuk keluarkan bahan. Okey, kalau benda masukkan ni contohnya macam keyboard. Kita type, kita type, dia masuk. Jadi dia keluar dekat skrin komputer kan. Okey, mouse, speaker. Speaker pula, mic. Mic tu dia sedut suara kita lah. Dia sedut keluar kita, dia keluarkan dekat speaker. Speaker tu sebagai output. Kalau kita menaik keyboard, kita menaik, kita type, keluar dekat skrin kan. Skrin. Yang keluar tu adalah output. Dia berkait. Okey? Boleh dah? Jadi, seni bina ni, 3 benda ni sangat berkait untuk menjalankan operasi komputer. Okey. Kita tengok. Menjelaskan kitaran, capai, nyah kod, laksana. Okey. Fetch, decode, execute. Ni kitaran mesin. Okey. Kita tengok, kita type benda-benda. Okey, buka start, on, nak buka Microsoft Word. Microsoft Word. Okey, type. Kita tengok mudah. Sebenarnya, ni benda yang berlaku dalam kitaran mesin kita. Tugas utama CPU adalah untuk laksanakan arahan pemproses data. Okey. Pemprosesan data dan arahan mengikut kitaran mesin. Ni kitaran dia ni. Okey. Pemproses menghantar isyarat supaya data dan arahan yang dimasukkan melalui peranti input disalin ke dalam ingatan utama. Okey.
Data dan arahan tersebut diproses melalui 3 proses utama dalam kitaran mesin untuk menghasilkan output. Okey. Mula-mula sekali dia fetch. Okey, dia capai unit kawalan. Unit kawalan ni CPU lah ni. Dia memberikan isyarat supaya pemproses ambil data. Data yang kita masuk, kita type tadi kan, gapo-gapo kan? Kita type ke, kita tekan ke, kita klik ke dari ingatan utama dan simpan dalam data sementara untuk diproses. Okey, kita ambil dulu. Dia orang ni nak gapo. Okey. Dia ambil. Lepas pada tu dia nyahkut. Okey, jadi kita ni kita type kata kita type gapo-gapo. Okey, contohnya kita nak print barang. Kita klik print. Tak. Kita klik print, belakang tu ada kod sebenarnya. Okey, kod yang terjemah bahasa manusia ni kepada bahasa mesin. Mesin komputer ni dia mesin. Jadi dia tak faham bahasa kita, dia kena nyahkut. Okey. Jadi unit kawalan menyahkut atau menterjemah arahan bagi menentukan jenis operasi yang dilaksanakan oleh ALU. Okey, sekarang ni kita nak buat kerja gapo? Kalau kita nak buat kerja matematik. Jadi unit kawalan ni akan terjemahlah. Okey, ni kena buat kerja gapo? Ni kerja gapo? Ni kerja gapo? Okey. Jadi dia bagilah. Okey, kalau A ni kena buat gapo, L ke bahagian gapo. Okey. Kemudian bila dia dah nyahkut, dia dah faham. Okey, arahan ni nak gapo benar. Barulah dia boleh laksanakan. Okey, laksanakan proses yang kita buat. Okey. Contohnya macam ni lah, kita buat dalam kita buat coding. Kita buat coding nak mengira luas segitiga. Okey. Program mengira luas segitiga. Okey, jadi komputer ni faham. Kita nak buat kira luas segitiga. Okey. Kemudian kita type coding. Okey, kita type coding kat dalam PHP contohnya. Okey, jadi kita type PHP. Jadi akan ada program untuk translate bahasa PHP kita ni kepada bahasa mesin. Oh, dia nak buat kira luas segitiga. Jadi ALU lah, arithmetic. Okey. Arithmetic ni kira-kira lah. Jadi dia kata nak buat proses ni. Okey. Jadi bila dia dah faham apa yang kita nak, barulah dilaksanakan. Dia pun buatlah dengan arahan yang kita bagi tadi, dengan proses dia tu, dengan dia punya rumus dia tu, dengan coding dia nak kira lagu mana, dengan rumus dah ada. Dia pun execute laksana. Bila dia dah laksana, dia pun keluarlah jawapan apa dia luas segitiga tadi. Okey? Jadi benda ni berlaku dalam kitaran mesin. Okey. Okey, jadi seterusnya. Okey, selepas dalam kitaran mesin ada apa? Okey, kita tengok. Menerangkan konsep asas seni bina von Neumann. Okey. Ni komputer tadi kan? Okey, ni komputer kita tadi, unit input output. Okey, dia pun masuk dekat dalam sini. Ni dalam CPU ni. Okey, dalam CPU ni. Bila dalam CPU ni, dia proses semua dalam ni lah ni. Kita tahu, kita masuk, keluar kat sini. Betul? Okey. Tapi dalam ni kita tak nampak. Ni proses dia. Okey, kemudian ni proses CPU. Lepas tu, CPU ni nak simpan, dia pergi hantar kat ingatan utama. Okey, ingatan utama ni penting ni, dia nak simpan data kita ni. Okey, contohnya kita ada buka, kita nak buat coding luas segitiga. Kemudian kita buka XAMPP. Kita nak tengok kita punya SQL. Okey, kemudian kita nak buka Telegram, kita nak ambil coding, orang bagi, kan? Okey, jadi ingatan utama ni dia pegang. Dia tolong pegang program-program yang kita buka dalam komputer tu. Okey. Okey, kita nampak tak ni anak panah ni? Anak panah warna purple, warna macam koko jingga ni warna kuning. Okey. Setiap color ni sebenarnya dia panggil sistem bus. Okey, dia panggil sistem bus. Sistem bus ni okey dah. Jadi sistem bus ni merupakan satu sistem yang menghubungkan komponen-komponen dalam sistem komputer. Ni dihubungkan ni. Dihubungkan unit input output ke CPU ke dalam ingatan utama. Dia ada beza dia ni. Sistem bus ni dia terbagi kepada dua bahagian, iaitu bus luaran dan juga bus dalaman. Okey. Bus dalaman ni, dalam ni. Dia punya pergerakan dalam setiap dalam ni. Setiap dalam ni ada bus dalaman dia. Tapi
bas luaran terbagi kepada 3 jenis. Okey, iaitu bas data, bas alamat, bas kawalan. Okey. Kalau bas data ni dia membawa maklumat. Okey, ni. Ni warna purple. Warna teacher ni tak sama lah pula, tak jumpa warna yang sama dengan dia. Okey. Bas data ni dia membawa maklumat. Dia bawa maklumat daripada input output pergi ke CPU. Daripada CPU dia bawa pergi ke RAM. Okey. RAM bawa balik pergi ke CPU, bawa balik pergi ke input output. Okey, kemudian bas alamat. Okey, bas alamat ni daripada sini, daripada CPU ni dia kena pasti kat mana dia nak hantar. Okey, dia nak hantar dekat bahagian mana dia nak hantar. Dia ada address dia lah. Okey, dah siap-siap buat kerja, nak hantar kat bahagian mana? Kat bahagian mana yang kita buka. Kemudian sama juga macam RAM ni. Dia ada address dia. Unit kawalan ni akan kenal pasti kat mana dia nak hantar barang. Okey. Kemudian bas kawalan. Bas kawalan ni melaksanakan operasi. Operasi apa yang perlu dia buat? Okey, sini ke sini operasi gapo. Sini ke sini operasi gapo. Dan dalam ni pula operasi gapo. Tapi kalau dalam ni kita panggil bas dalaman lah. Okey. Jadi ada 3 bas sistem bas yang kita perlu tahu. Okey. 3 sistem bas luaran yang kita perlu tahu. Bas data, bas alamat dan bas kawalan. Okey. Itu konsep asas seni bina von Neumann. Okey. Ni von Neumann yang kita tengok ada CPU, ada daftar, ada unit kawalan, ada unit arithmetic logic. Benda ni duduk dalam CPU tadi. Ni CPU ni. Daripada CPU ni boleh pergi kepada unit ingatan. Kemudian daripada CPU ni juga boleh pergi kepada unit input output. Okey. Kemudian seterusnya ini benda dalam CPU. Tadi kita tengok basic saja kan? Okey, sekarang kita tengok apa dia ALU, apa dia daftar, apa dia CU, unit kawalan. Ni unit kawalan ni teacher tertinggal kawalan. Okey, kita tengok unit arithmetic logic. Arithmetic logic ni dia jalankan operasi tambah, tolak, darab, bahagi, operasi pengiraan lah. Okey. Macam kita cek luar segitiga tadi. Jadi kan ada bahagi, ada darab 1/2, darab dapat darab tinggi kan. Itu operasi matematik. Kemudian dijalankan operasi logik dan atau tak. Okey. Dia terima input dari daftar, daripada daftar ni dalam CPU dan hasilkan maklumat untuk dihantar ke daftar sebelum disimpan dalam ingatan. Dia terima daripada daftar. Lepas dia dah buat kerja, dia hantar balik ke daftar. Okey, daftar ni akan hantarlah ke unit ingatan. Okey. Kemudian ni ALU. Kemudian kita ada daftar. Daftar ni menyimpan data dan arahan yang dicapai dari ingatan utama sebelum dihantar ke ALU untuk diproses dan simpan hasil perprosesan sementara sebelum dihantar ke ingatan utama dan dipamerkan melalui pelantik. Dia macam ni. Daftar ni ambil daripada RAM, okey, daripada ingatan utama. Okey, dia ambil, dia buat pergi ke ALU. ALU ni buat kerja. ALU ni kira dia buat kerja ngira ke, dia buat kerja logik ke, okey. Kemudian dia hantar balik ke daftar. Okey, daftar ni hantar balik ke unit ingatan. Dia maknanya dia buat kerja masing-masing. Mu buat kerja mu, aku buat kerja aku. Jangan campur kerja orang lain. Dia dah tetapkan. ALU buat gapo, daftar buat gapo. Okey. Kemudian kita ada CU. CU ni dia bos. Dalam CPU ni memang CPU ni bos kat dalam otak komputer. Tapi dalam CPU ni ada satu lagi ketua, iaitu unit kawalan. Dia terima dan jana isyarat untuk kawal sistem operasi komputer. Mengandungi penyangkut arahan serta logik kawalan. Dia gerakkan. Okey, mu kena buat gapo. Dia gerakkanlah dua benda ni. Okey. Ini benda yang apa yang berlaku dalam CPU lah. Okey. Kemudian ni daftar tadi. Daftar ni ada 5 jenis daftar yang kita perlu tahu. Okey, iaitu PC, program counter, ACC, pengumpul. Okey. MAR, daftar alamat ingatan.
MDR, daftar data ingatan, dan IR, daftar arahan. Okay. Kita tengok PC ni. PC ni dia pegang alamat ingatan pada peringkat awal proses kitaran mesin. Okey. Kemudian dia dah pegang alamat tadi, dia salin alamat tadi ke daftar, ke MAR. MAR ni tujuannya untuk daftar alamat ingatan. Okey. Nilai PC bertambah. Okey. Dia pembilang kan? Pembilang macam kita buat for loop. Okey, dia tambah kan? Tambah lagi. Okey, akan sentiasa menunjuk atau memegang alamat bagi arahan seterusnya. Dia pegang alamat kerja dia. Mula-mula dia 1, lepas tu dia jadi 2. Dia akan loop. Okey, dia akan bergelung lah. Okey. Kemudian, pengumpuk. Menyimpan data yang menjadi input dan output semasa operasi ALU. Dia just simpan data. Simpan pengumpuk. Dia simpan sementara. Okey, dia simpan untuk hantar ke ingatan. Ni MAR tadi. MAR tadi bila pembilang ni pegang alamat, dia hantar ke MAR untuk daftar. Okey, kita tengok pula MDR. Memegang data dan arahan yang dibaca dari ingatan atau yang akan ditulis. Okey, arahan yang dibaca dari ingatan. Okey, kandungan arahan dalam MDR akan dihantar ke IR dan kandungan data akan dihantar ke ACC pula. Okey. Kemudian IR mengandungi arahan terkini yang akan dilaksanakan. Unit kawalan akan menyahkut arahan ini bagi menentukan jenis operasi yang perlu dilaksanakan oleh ALU. Okey, ini apa yang berlaku di dalam daftar. Dia kan daftar, kita tengok daftar tu kan, dia ambil daripada unit ingatan, dia hantar ke ALU. Lepas tu ALU dah siap-siap hantar balik ke dia. Jadi daftar ni kerja dia banyak. Jadi bila kerja dia banyak, dia kena ada ramai orang yang jom selesaikan kerja dia lah. Itu bahagian kapok, itu daftar address dia, simpan memori dia. Okey, daftar arahan, dia ada daftar arahan, daftar memori. Okey. Jadi itu daftar. Okey. Dan seterusnya sistem jam. Sistem jam. Okey, sistem jam ni merupakan satu peranti chip dalam pemproses yang menjana denyutan elektronik pada kadar yang tetap bagi menyeragamkan semua operasi komputer. Ukuran bagi sistem jam ni adalah hertz. Okey, hertz. Sistem jam ni duduk dalam CPU. Dia ada dalam CPU. Okey. 1 hertz bersama dengan 1 denyutan bahagi kitaran per saat. Okey, contohnya 160 MHz, 160 juta denyutan bagi kiraan sesaat. Okey, pemproses akan menggunakan denyutan ini semasa melaksanakan arahan dalam kitaran mesin. Satu arahan memerlukan 1 kitaran mesin untuk dilaksanakan. Okey, 1 arahan memerlukan 1 kitaran mesin. Dengan itu lebih tinggi kelajuan hertz, lebih laju komputer tersebut. Okey. Ni contoh dia lah. Okey, awak boleh tengok contoh dia. 1 Hz sama dengan 1 cycle bagi 1 second. 1 MHz, 1 GHz, gitulah dia bertambah. Okey, sekarang kita tengok. Contohnya kalau macam kita punya spek komputer kita ada Intel Core i5. Okey, dekat belakang ni kita tengok 2.50 GHz. Tu 2.70 GHz. Maknanya komputer ni boleh, dia punya clock speed dia bermula 2.5 hingga ke 2.7. Semakin tinggi, okey, katakan 3.0 GHz, semakin baik. Kalau dia rendah 1.8, 1.5, dia slow. Pergerakan dia nak kira denyutan kitaran dia per saat tu akan jadi slow. Jadi semakin tinggi kita punya kelajuan hertz, semakin lajulah komputer kita. Jadi jangan main beli je lah komputer. Okey, tengok sini. Okey, jadi duit ada, simpan. Bila nak beli komputer, tengok spek yang okey. Memanglah komputer 1000 boleh dapat, tapi slow. Memori dia sikit. Okey, ni sistem jam. Okey, 1.2.3 mengkaji perbezaan pemproses linear dan juga pemproses semasa. Okey, pemproses ni duduk kat dalam CPU. Okey, dia ada linear, dia ada proses masa.
Okey, kita tengok pemproses linear. Pemproses linear kita panggil pemproses bersiri, iaitu arahan pemproses ni berlaku secara jujukan. Dia mengikut kitaran mesin. Capai, kita panggil IF. Nyakut, kita panggil ID. Laksana, kita panggil EX, execute. IF ni fetch. ID ni tak ingat ke apa? Tak mari dalam kepala. Nyakut. Tak mari dalam kepala teacher. Kita fikir kemudian. Sesuai untuk melaksanakan arahan yang ringkas. Okey. ID ni tadi decode. Okey. Nyakut, decode. Okey. Kemudian dia ada, okey, kita tengok contoh kat sini. Ni IF. Okey, fetch. Okey, decode, execute. Okey, ni arahan pertama. 1, 2, 3. Saat dia kan. Habis ni, dia ulang semula arahan kedua. 4, 5, 6. Okey, IF, ID, EX. Lepas tu habisnya ni, dia ulang semula. Maknanya arahan perprosesan linear ni berlaku straight gitu. Habis kerja pertama, buat kerja kedua. Habis kerja kedua, buat kerja ketiga. Okey, tak sama dengan pemprosesan semasa. Pemprosesan semasa ni kita panggil tidak linear atau selari. Kelebihan pemprosesan semasa ni, dia multitasking. Dia mampu melaksanakan banyak kerja. Okey. Dia ni, pergerakan dia ni menggunakan teknik talian pipe. Okey, iaitu teknik untuk meningkatkan prestasi pemprosesan semasa. Okey, kalau kerja-kerja macam arahan-arahan mudah, kita boleh guna pemproses linear. Kalau kerja tu banyak dan susah sikit, kita kena pakai pemproses masa. Okey, kita tengok. Tadi kan 1, 2, 3 masa dia kan. IF, ID, execute. Okey. Dia nak buat kerja seterusnya, dia duduk dekat saat kedua. Dia tak tunggu yang saat yang keempat ni. Dia boleh terus masuk saat kedua. Kemudian kerja ketiga ni boleh masuk saat ketiga. Jadi dia sampai ke 5 ni siap dah kerja dia. Sama juga yang ni tadi saat ke-9 baru habis kan. Dia saat ke-5 dah habis. Cepat kan? Okey. Mari kita tengok contoh lain pula. Okey, contoh ni. Contoh ni dia ada 4 task untuk cuci baju. Dia nak basuh baju, nak kering baju, nak lipat baju. Okey. Kalau proses linear ni, dia ambil masa 30 minit untuk basuh baju, 40 minit nak kering, 20 minit nak lipat. Okey. Habis. Kemudian basuh lagi untuk yang B ni, kering, lipat. Sampailah D ni seterusnya. So, dia habis pukul 11. Midnight, tengah malam. Start daripada pukul 6 petang ni. Kalau proses masa, dia start pukul 6, dia boleh habis pukul 9. So, dia jimat. Tu kita panggil dia multitasking. Okey. Now, kita tengok membincangkan penterjemah pelbagai aras bahasa pengaturcaraan. Okey. Komputer melaksanakan tugas dengan mengikut arahan yang ditulis oleh pengaturcara. Okey. Dengan menggunakan pelbagai jenis bahasa pengaturcaraan. Komputer hanya memahami bahasa dalam bentuk kod mesin sahaja. Okey. Kita nak berkomunikasi dengan komputer, kita kena guna bahasa dia. Okey? Kalau tak, dia tak faham. Contohnya macam kalau kita pergi duduk kat mahkamah, kita tengok kalau orang dulu ada ada kes pembicaraan Al-Tantuya. Al-Tantuya negeri mana negara mana teacher pun tak tahu. Tak ingat. Okey, jadi bila kita nak soal balas kan, saksi nak panggil bapa Al-Tantuya ni ke, dia kena ada jurubahasa. Sebab Al-Tantuya ni dia tahu bahasa dia je. Kita kat mahkamah tu mungkinlah pakai bahasa Melayu. Jadi kena ada jurubahasa. Dia pun akan check bahasa dia, bla 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 bla. Ada jurubahasa dia akan translate bahasa kepada bahasa kita. Jadi maknanya dia kena guna bahasa dia sendiri. Okey? Okey, jadi bahasa pengaturcaraan ni dia ada 2, bahasa aras tinggi dan juga bahasa aras rendah. Okey. Bahasa aras rendah ni kita ada bahasa himpunan,
kita ada bahasa mesin. Okey, kalau bahasa aras tinggi ni, kita ada bahasa berasaskan objek dan visual dan bahasa berstruktur. Okey, bahasa aras rendah, dia, okey, kita tengok tadi bahasa himpunan atau bahasa mesin. Dia bahasa hot dululah, kita jangan guna dalam ni. Okey, kalau bahasa mesin ni dia tulis guna digit binary 0 dan 1 bersama kombinasi huruf. Ni nampak ni. Kalau A dia ada huruf dia lah. 01100011. Okey. Dia gitulah. Okey. Dia translate abjad tu kepada digit 0 dan 1. Sebab komputer ni dia faham 0 dan 1 je. Dia tak faham benda lain. Okey. Merupakan set arahan dan data. Jadi bayangkan kita nak type nama saya. S gapo? S dah 8. A dah 8 0 dan 1. Y dah 8 0 dan 1. Jadi berapa banyak? Akan jadi miss. Lepas tu dia upgrade kepada bahasa himpunan. Dia tulis guna kod simbolik. Penghimpun adalah program yang menukar bahasa penghimpun kepada bahasa mesin. Dia daripada asal dia 0011 nombor-nombor ni 01, dia pergi nampak ada macam add, MUL, SUB, sub ni tolak, div, division bagi. Dia upgrade sikit daripada bahasa mesin kepada himpunan. Kemudian kita ada bahasa aras tinggi. Menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dia difahami oleh pengatur cara. Macam kita sekarang ni kita pakai bahasa aras tinggi lah. Okey, bahasanya hampir sama dengan bahasa manusia. Okey. Bahasa pengaturcaraan berasaskan objek dan bahasa berstruktur adalah contoh adalah dua bahasa untuk aras tinggi. Okey, bahasa ni lebih mudah difahami dan digunakan untuk membina aturcara. Okey. Ni pula penterjemah. Penterjemah ni komputer ni kita type, kita ada penterjemah untuk terjemah kepada bahasa komputer ni. Okey, tugas penterjemah untuk tukar arahan dalam bentuk yang difahami manusia kepada bentuk yang difahami oleh mesin. Okey, kita faham bahasa kita guna gapo, mesin dia ada bahasa dia. Proses penterjemahan dilakukan sama ada oleh compiler atau pentafsir. Okey, yang untuk bahasa aras tinggi lah. Pengkompil tukar keseluruhan kod sumber aturcara ke kod mesin sebelum dilaksanakan. Kalau pentafsir pula, dia tukar kod sumber aturcara ikut baris demi baris dalam satu masa. Kalau pengkompil ni keseluruhan. Kalau pentafsir ni, baris demi baris. Okey. Tapi pentafsir lebih interaktif berbanding pengkompil. Dia lebih, dia keluar, dia bagi tahu, dia baris mana kita salah kan. Dia akan goyak so-so, dia lebih molek lagi lah. Kalau assembler pula, bahasa penghimpun. Assembler tadi bahasa aras rendah, dia penghimpun. Okey. Contoh dekat sini awak boleh tengok. Kalau C++, COBOL, dia guna pengkompil. Python, Perl, PHP, Ruby, dia guna pentafsir. Java, Visual Basic, C, dia guna dua-dua, pengkompil dan juga pentafsir. Okey, ni last sekali iaitu pelaksanaan aturcara dalam sesuai pemproses. Okey, mula-mula sekali data dan arahan dalam bentuk bahasa pengaturcaraan menjadi input. Okey, mula A. Ni kat sini, dia proses kat sini A. Kita buat coding. Daripada A ni kita pergi kepada B, data dan arahan dikompil dan ditafsirkan masuk dekat dalam CPU. Okey, dah masuk dekat dalam CPU ni, data disimpan sementara dalam ingatan utama. Okey, dalam ingatan utama ni, okey, dah siap C, dia pergi ke D. Okey, ke D ni kitaran mesin dia ni. Okey, apa yang dia buat dalam kitaran mesin. Okey, bila dia dah siap keluar kat sini, dia keluar balik sebagai output. Okey, ini dia punya proses dia. Awak boleh tengok A, B, C, D, E. Okey, jadi itulah secara rumusan untuk bab seni bina komputer. Okey, harap semua faham. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.